Baik, untuk waktu ini kita terus bersama dengan Dr. Zokri Idris. Dr. Zokri adalah penganalisis hubungan antarabangsa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin sebagai permulaan melihat kepada keputusan Donald Trump kembali ke White House, Trump 2.0 bagi penggal yang kedua untuknya. Adakah mengejutkan ataupun sudah dijangka ataupun keputusan ini sesuatu yang mengecewakan, dan juga bagaimana untuk melihat adakah ia juga adalah sesuatu yang menyenangkan melihat kepada Trump kembali ke White House ini, Doktor? Tidak ada satu kejutan yang besar dalam keputusan pemilihan Presiden Amerika Syarikat semalam ataupun 2 hari yang lepas, kerana kita sudah melihat bahawa banyak kawasan-kawasan yang sudah pun ditakluki oleh parti Donald Trump, dan ini sebenarnya konsisten dalam jangkaan kita yang awal. Cumanya apa yang menarik untuk kita bincangkan bersama, apakah implikasi yang akan kita hadapi sebagai sebuah negara yang membangun sebagai rantau Asia Tenggara dan juga secara dunia keseluruhannya. Tetapi ini bukanlah satu keputusan yang mengejutkan, dan kita harus lihat dari segi optimisnya, apakah persediaan yang harus kita lakukan dalam kapasiti kita, negara Malaysia. Doktor, melihat kepada kepimpinan Trump 1.04 ataupun 5 tahun yang lalu, melihat kepada bagaimana Trump mengutamakan America first ataupun Amerika sebagai supremasi, dan beliau sangat nasionalis kepada Amerika itu sendiri. Banyak dasar-dasar dan juga polisi yang diperkenalkan di bawah pentadbiran 1.0 Trump banyak memberi impak dan juga signifikannya kepada negara luar, terutamanya terhadap negara-negara Islam. Mungkin pada waktu ini dalam konteks kita mengambil kira Asia Tenggara, dan dalam kalau melihat kepada apa yang disebutkan ucapan tahniah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyebut diharapkan kerjasama dengan peluang pada masa hadapan dapat dipereratkan buat Malaysia dan juga Amerika Syarikat, termasuklah Malaysia akan jadi pengerusi ASEAN dan ASEAN juga dilihat sebagai platform untuk kerjasama itu. Bagaimana melihat kepada kehadapan ini, polisi dan juga dasar luar yang akan digariskan di bawah pentadbiran Trump 2.0 pada Januari 2025, dan bagaimana Malaysia, ASEAN dan juga dunia perlu bersedia ke arah itu? Kita menjangkakan akan ada kesinambungan daripada pemerintahan pertama Trump administration yang lepas dan juga yang sekarang. Antara trend-trend yang selalu kita ikuti bersama, akan ada kenaikan tarif kerana Amerika Syarikat is having the inward policy, dan mereka mengutamakan perekonomian tempatan berbanding dengan kerjasama multilateral antarabangsa. So itu yang telah dilakukan pada pemerintahan 1.0 Trump administration, dan juga kita lihat banyak konsistensi dari segi kempen baru-baru ini bahawa Trump juga ingin memperkenalkan dan juga mengekalkan polisi-polisi yang sedia ada. Cumanya ada sedikit perubahan dari segi pemberatan sesebuah polisi itu. Kalau kita ikutkan pada zaman yang pertama itu, Trump memperkenalkan tarif kurang daripada 60% terhadap barangan daripada China. Namun dalam segi kempen, beliau memperkenalkan 60% pada barangan yang diimport daripada China, dan juga 10% ataupun 10% daripada barangan-barangan global. Jadi kenaikan tarif ini akan sebenarnya mengakibatkan banyak perubahan ekonomi, bukan sahaja daripada negara pembekal seperti China dan juga negara-negara lain selain daripada Amerika Syarikat. Ia juga akan mengakibatkan implikasi kepada ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri. Dan sekiranya inflasi ini timbul menjadi lebih tinggi di dalam Amerika Syarikat kerana kos untuk mengimport itu menjadi lebih tinggi, tidak akan menjadi satu mustahilnya kalau Amerika juga meningkatkan interest rate ataupun kadar bunga semalaman, and that is actually will have an implications kepada negara-negara membangun seperti Malaysia, kerana kita masih berpaksikan kepada kadar pertukaran US dollar.
Itu yang pertama yang kita nampak dinamika yang akan berlaku. Tapi dari segi aspek positifnya, sekiranya strategic competition antara Amerika Syarikat dan China ini semakin memberat, semakin kritikal, kita akan menjangkakan lebih banyak kemasukan syarikat-syarikat multinasional luar, khususnya daripada China, yang akan berpangkalan di rantau Asia Tenggara, kerana rantau Asia Tenggara ini akan menjadi hub global supply and chain sekiranya tarif ini benar-benar mencederakan ekonomi China. So there is again actually pada rantau Asia Tenggara sekiranya pemberatan ini terus berlaku antara hubungan ketegangan antara Amerika dan China dari segi aspek ekonomi. So that is what we will look at the moment. Dari segi implikasi rantau-rantau besar, saya menjangkakan bahawa fokus Amerika Syarikat adalah kepada China, rantau Eropah dan juga Timur Tengah. Di rantau Asia Tenggara ini adalah subtle ataupun indirect implication. Kita bukanlah di muka utama ataupun keutamaan yang besar, tetapi kita adalah di the second layer of the priority of the United States. Ada bagus dan ada yang tidak bagusnya, tetapi inilah salah satu peluang yang boleh kita gunakan bila masa Malaysia menjadi pengerusi ASEAN pada tahun hadapan untuk melihat bagaimana diplomasi negara kita dan juga diplomasi ASEAN ini dapat meredakan ketegangan antara Amerika Syarikat dan China pada tahun hadapan. Doktor, banyak perkara berkaitan dengan hubungan antarabangsa baik Malaysia dan juga Amerika Syarikat yang boleh ataupun yang perlu dibincangkan. Dan mungkin kalau saya nak merujuk kepada apa yang dinyatakan penghargaan, apa yang dinyatakan ucapan tahniah daripada Presiden China juga melihat kepada hubungan China-Amerika yang stabil, kukuh dan mampu memenuhi kepentingan bersama. Mungkin pada waktu ini, bagaimana melihat kepada pendirian Malaysia itu sendiri? Kita seringkali meletakkan kita berada di titik tengah. Kita adalah neutral dan melihat kepada persaingan ataupun perseteruan antara Malaysia, antara China dan juga Amerika Syarikat, dan melihat juga dalam satu lagi platform yang lain, Malaysia menunjukkan minat dan juga komitmen Malaysia untuk menyertai BRICS. Dan apatah lagi kita tadi bercakap tentang ASEAN, di mana sebenarnya dan apa yang perlu kita lakukan untuk nak memperbaiki ataupun nak menambah baik rundingan ataupun deal-deal yang sepatutnya yang perlu kita lakukan selepas ini dengan Amerika Syarikat, Doktor? Kita konsisten sebagai sebuah negara yang neutral dan berobjektifkan kepada kepentingan Malaysia. Maknanya, di mana-mana perjanjian antarabangsa ataupun perjanjian mega ekonomi yang ditandatangani dan diratifikasi, akhirnya berbalik kepada kepentingan Malaysia. Benar kita menyatakan minat untuk menyertai BRICS pada persediaan di Kazan baru-baru ini, tapi kita juga, kalau kita lihat, kita juga telah menyertai CPTPP, Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership. Kita juga sedang memuktamadkan IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, yang di dalam kempen Trump baru-baru ini, Trump menyatakan beliau tidak berminat untuk meneruskan IPEF. Tetapi dari segi Malaysia, kita telah nyatakan komitmen kita untuk menyertai mana-mana paksi ekonomi ataupun perjanjian mega dunia yang akan membawa ekonomi Malaysia ke tengah dari peringkat global. So saya rasa this is what we call as the hedging diplomacy, di mana kita meletakkan hubungan kita baik di semua peringkat, di semua perjanjian dan di semua paksi. Dan inilah sebenarnya neutrality ataupun keadaan neutral yang kita nak zahirkan kepada semua lah. Dan saya rasa pada tahun hadapan akan menjadi lebih menarik apabila Malaysia mengemudi ASEAN, bagaimana kita nak memperkasakan ASEAN centrality, itu di mana kita nak meletakkan ASEAN ini harus menjadi tengah-tengah di antara kuasa-kuasa besar, antara blok-blok yang besar, ataupun di tengah-tengah di antara perjanjian-perjanjian mega. So this is where kita akan bawa semuanya berpaksikan kepada ASEAN. And I think that is a really huge challenge, satu cabaran yang besar kepada Malaysia, tetapi itu bukanlah sesuatu yang mustahil. So kalau kita boleh gerakkan sedikit penambahbaikan ke arah ASEAN centrality, itu sudah menjadi satu kebanggaan ataupun satu kejayaan lah kepada Malaysia.
But we are always neutral. Kita selalu berkecuali dalam mana-mana hubungan kita dengan negara luar. Doktor, mungkin yang terakhir sekali, tadi disebutkan tentang antara rantau ataupun kawasan yang mungkin akan diberi perhatian di bawah pentadbiran Trump adalah di kawasan Timur Tengah. Kita merujuk pada apa yang berlaku di Gaza, baik buat Trump ataupun pesaingnya Kamala Harris masing-masing berjanji dalam siri kempennya untuk mengakhiri siri serangan yang berlangsung pada ketika ini di Gaza. Bagaimana untuk melihat sejauh mana komitmen Trump 2.0 untuk menghentikan genosid yang berlaku di Gaza, ataupun ini hanyalah sekadar retorik kerana Trump dikenali sebagai seorang pro-Israel dalam sejarah dalam sejarah kepresidenan Amerika Syarikat itu sendiri. Bagaimana kita melihat kepada janji, dan adakah ia boleh disifatkan sebagai retorik untuk Trump sendiri? Kalau kita lihat dari segi rekod ekonomi perbelanjaan menguruskan peperangan ataupun perbelanjaan melibatkan diri dalam konflik di Gaza dan Palestin ini sebenarnya memang benar-benar mencederakan ekonomi Amerika Syarikat. Dan apabila Trump sudah pun beriltizam untuk make America great again ataupun the inward policies towards America, saya menjangkakan lebih banyak tumpuan diberikan untuk membangunkan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri berbanding dengan minat atau kecenderungan untuk melibatkan dengan konflik-konflik di luar negara. Apapun masih awal untuk kita lihat, tetapi kalau kita lihat dari segi kempen, keiltizaman dan juga manifesto itu, dan juga pemerintahan pertama Trump pada 5 tahun yang lepas itu, kita lihat bahawa banyak polisi sebenarnya bertumpu untuk dari segi internalnya membangunkan ekonomi Amerika Syarikat dan keselamatan di Amerika Syarikat berbanding dengan di negara-negara luar khususnya ataupun di Timur Tengah in this context. Okey, baik. Terima kasih Dr. Zokri Idris. Dr. Zokri Idris adalah peneliti hubungan antarabangsa yang berkongsi pandangan melihat kepada Trump kembalinya ke White House dan bagaimana dinamika politik di peringkat antarabangsa dan bagaimana dunia perlu dan juga harus bersiap sedia atas dan juga apa sahaja bertindak balas dengan apa sahaja mungkin polisi dan juga dasar luar yang mungkin digariskan di bawah kerangka pentadbiran Trump 2.0. Baik.